أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Yang dihormati lagi disayangi Ustazah Sumayyah binti Abdul Aziz selaku pensyarah bagi madah fi muamalat kita pada semester ini, dan seterusnya adalah sahabat-sahabat seperjuangan sekalian. Jadi saya Muhammad Naim bin Nazir selaku ahli kumpulan yang mana yang ditugaskan oleh kami kepada kami adalah Baik Al-Inah. Jadi ini adalah nama-nama ataupun senarai ahli kumpulan bagi tajuk tugasan Baik Al-Inah: Ahmad Ainullah bin Muhammad Yasin, Muhammad Idham Fiq bin Abdul Hamid, Muhammad Amir bin Husni, dan Ahmad Tirmizi bin Muhammad Zaki. Jadi secara umumnya Baik Al-Inah ini adalah suatu kaedah yang mana kita jual barangan itu secara tangguh. Dan kita membeli balik dengan pembeli asal itu secara tunai dengan harga yang lebih rendah. Jadi itu adalah secara umumnya berkaitan dengan Baik Al-Inah. Jadi apakah definisi, apakah syarat-syarat jual beli Al-Inah ini, dan apakah contoh-contoh jual beli Al-Inah ini akan dijelaskan dan akan dibahaskan selebihnya lagi oleh sahabat-sahabat anda nanti. Jadi itu sahaja daripada anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. InsyaAllah saya Muhammad Idham Afiq bin Abdul Hamid, nombor matrik 055717, akan menerangkan atau berkongsi sedikit ilmu mengenai Baik Al-Inah. Okey, yang pertama kita pergi kepada apakah yang dimaksudkan dengan Baik Al-Inah ni. Kita pergi dari sudut bahasa dulu. Dari sudut bahasa, Baik Al-Inah bermaksud hutang. Dari segi istilah pula, Baik Al-Inah bermaksud kontrak yang dilakukan antara penjual, iaitu pemilik harta dengan pembeli, untuk menjual sesuatu barang dengan harga tangguh, iaitu hutang, kemudian membeli semula dengan harga tunai yang kurang daripada harga jualan. Sebagai contoh lah kan. Sebagai contoh, saya beli tanah daripada Naim. Kira Naim ni pemilik harta lah, penjual. Saya beli tanah dengan dia dengan harga RM200,000. Saya beli dengan harga tangguh, iaitu hutang. Kemudian kita membuat perjanjian. Iaitu selepas 5 tahun, Naim, iaitu pemilik harta, akan membeli semula tanah yang dijual tadi dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang saya beli. Itu yang dikatakan kontrak, iaitu satu perjanjian. Maknanya kita terikatlah dengan apa yang kita janjikan tu. Kalau saya beli dengan RM200,000, dia akan beli kurang daripada harga yang saya beli. Mungkin RM80,000. Kemudian saya akan terangkan rukun Baik Al-Inah. Rukun dia ada 5. Yang pertama, penjual. Penjual yang saya bagi perumpamaan tadi macam Naim lah yang menjual tanah tu kepada saya. Yang kedua, pembeli. Pembeli ni saya yang membeli daripada penjual. Seterusnya, sirah.
Lepas tu barang yang dibeli. Kita buat baik, yakni jual beli, kita mesti jelas lah apa yang dijual, apa yang dibeli. Supaya kita sama-sama boleh dapat manfaat daripada pembelian tersebut. Yang membeli akan dapat barang yang dibeli, dan yang penjual akan dapat untung. Seterusnya, harga. Apa-apa pembelian ataupun baik, mesti ada harga yang ditetapkan. Mesti jelaslah harga yang ditetapkan. Kira tak boleh macam contoh ikutlah nak bayar berapa. Itu tak termasuklah dalam jual beli. Okey. Sekian daripada saya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aimullah bin Muhammad Yasin, nombor matrik 055746. Jadi insyaAllah saya akan menerangkan sedikit secara ringkas tentang rukun ataupun syarat jual beli bai' al-inah. Rukun merupakan sesuatu yang penting dan perlu ada dalam semua perkara yang berkaitan dengan hukum syarak, kerana ia suatu unsur yang asas untuk menjadikan sesuatu itu sah di sisi agama. Rukun bai' al-inah pada dasarnya adalah sama dengan rukun jual beli biasa. Namun demikian, terdapat perbezaan dalam bilangan akadnya. Dalam jual beli bai' al-inah, terdapat dua akad jual beli yang berasingan ataupun dua kontrak yang kita panggil perlu dibuat. Yang pertama ialah kontrak jualan pelanggan secara tangguh. Yang kedua, kontrak pembelian semula pihak bank daripada pelanggan secara tunai. Dan dapat kena pastikan barangan ataupun aset bukan daripada barangan ribawi. Setiap dua kontrak tersebut perlu ada elemen asas dan perlu memenuhi syarat jual beli, iaitu seperti mana yang kita ketahui, rukun jual beli ada 4. Pertama, orang yang berakal, iaitu penjual dan pembeli. Yang kedua, ijab dan kabul. Yang ketiga, barangan. Terakhir, nilai sebagai pertukaran barang. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama saya Muhammad Amir bin Rusdi, nombor matrik 056989. InsyaAllah saya akan menerangkan sedikit tentang tajuk kami, bai' al-inah. Okey, contoh al-bai' al-inah. Saya bagi dua situasi di sini. Yang pertama, Ali menjual sebuah laptopnya dengan harga RM3,000 kepada Budin dengan bayaran tangguh selama 12 bulan. Setelah selesai akad jual beli tersebut, Budin terus menjual laptop yang sama kepada Ali dengan bayaran tunai dengan harga RM2,500. Situasi yang kedua pula, Ahmad membeli telefon bimbit daripada Amir dengan harga RM1,000 tetapi secara bayaran tangguh selama 6 bulan. Selepas beberapa bulan, Amir membeli semula telefon itu dengan harga yang lebih rendah, iaitu RM900 secara tunai. Okey, seterusnya persyariatan al-bai' al-inah. Menurut Imam Syafi'i, beliau mengatakan sah. Ada juga yang mengatakan tidak harus mengikut pandangan beberapa orang ulama. Dan juga mengatakan harus berdasarkan kias kepada hadis Rasulullah SAW yang membenarkan jual beli buah tamar yang tinggi kualitinya dengan buah tamar yang rendah kualitinya. Zahir kontrak yang sudah mencakupi syarat jual beli tanpa melihat kepada niat dan objektif orang yang berkontrak. Tirmizi bin Muhammad Zaki, nombor matrik 055768. Baiklah, kita masuk kepada isu kontroversi. Apakah isu kontroversi? Iaitu isu-isu yang dibincangkan, yang menjadi perbincangan dalam bai' al-inah.
golongan yang mengharuskan bai' al-inah. Antaranya Imam Syafi'i, Imam Zahiri, Imam Muhammad daripada mazhab Hanafi. Apakah hujah yang mengatakan bahawa bai' al-inah ini harus? Ada hadis daripada Ibnu Umar yang meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan jual beli buah tamar yang kurang kualiti dengan buah tamar yang berkualiti tinggi, yang bermutu tinggi. Konsep asas dalam perkara ini, dia terangkan semula hadis yang di atas itu. Rukun dan syarat sah jual beli adalah mencakupi dalam jual beli inah. Asas hukum dikira pada zahir perilakunya dan tidak mengambil kira apa yang tersirat kepada kehendak dua pihak yang berakad. Jadi dalam bai' al-inah ini dikatakan bahawa rukun dan syarat sah jual beli itu sudah cukup. Dia tidak mengambil kira apakah perkara yang berlaku di sebalik rukun ataupun di sebalik perkara yang berlaku tersebut. Dia hanya mengambil perkara yang zahir saja, tidak mengambil perkara yang berlaku di belakangnya. Terusnya kita masuk kepada isu kontroversi yang kedua, iaitu golongan yang tidak mengharuskan bai' al-inah. Antaranya Imam Maliki, Imam Hanbali dan juga Hanafi. Jadi hujahnya yang menyokong kepada golongan ini yang tidak mengharuskan bai' al-inah, hilah riba sama ada riba fadl iaitu pertambahan harga atau riba nasyah iaitu pertangguhan bayaran. Ada nas di mana hadis Aisyah apabila bertemu Ummu Habbah, hadis Aisyah apabila Ummu Habbah memberitahu beliau bahawa dia telah mempunyai hamba perempuan dan dia jual kepada Zaid bin Arqam dengan harga 200 dirham sampai dia dapat membayarnya. Kemudian Zaid menjual kembali hamba tersebut kepada beliau secara tunai dengan harga 600 dirham. Aisyah berkata kepada Ummu Habbah, ia adalah sesuatu yang salah yang dijual atau dibeli dan diberitahu kepada Zaid bahawa jihad yang dilakukan bersama Rasulullah tidak memberi erti kepadanya kecuali dia bertaubat daripada perbuatan itu. Konsep asas dalam perkara ini, menolak bukan faktor tambahan harga tetapi penegahan yang tidak bermotifkan untuk mendapatkan barangan dan untuk dapatkan pinjaman berbentuk riba. Dia menolak bukan faktor tambahan harga, bukan disebabkan lagi mahal harga dia, tetapi untuk mengelak daripada pinjaman berbentuk riba. Itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.